Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah dan taufiknya pada kita, diberikan juga afiat, dipanjangkan di kelapangan masa pada malam ini bersiaran. Kita dapat bersiaran dalam sembang qiraat seperti mana yang kita dah buat pada minggu lepas. Sembang qiraat malam ni santai, bincang pasal qiraat yang kita fokus kepada usul riwayat Warash. Okey, salam Mami Hajah Sarah yang ikuti live di YouTube. Alhamdulillah. Masa lebih kurang setengah jam saja kita bersembang antara maghrib hingga isyak, sembang berkaitan dengan ilmu yang biasanya pada hari Selasa malam Rabu ini Ustaz ada kuliah di masjid, manakala Kota Baru masih lagi PKPD. Jadi rutin dah biasa gitu, jadi rasa macam kosong kalau tak isi apa-apa untuk malam ni. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak dapat dikongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan usul riwayat Waram bincangan minggu yang lalu. Assalamualaikum Kak Lima, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Khabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Baik ya. Pagi tadi tak sempat masuk ya. Pagi tadi kita bersiaran untuk pagi tadi tak sempat masuk bukan apa. Malam tadi kononlah nak kuruskan badan. Konon-kononnya. Konon-kononnya makanlah benda tu. Sekali pagi tadi pukul 7 dia start dah, ya Allah. Ngantuk Oh dah start dah. Tu tadi lepas makan tengah hari tadi tak ambil lah. Bimbang sekarang nak mengaji dengan Ustaz Faris. Sekarang buat kalut dengan Ustaz Faris. Kesian kat dia. Yelah, alhamdulillah. Kak dekat rumah lah ni. Kat rumah. Kat rumah ya. Ustaz dekat tepi pantai. Oh, patut angin sakan. Kau hujan Ustaz. Harap-harapnya cuaca baiklah, insya-Allah. Kak Ju ikuti live di YouTube. Boleh share pada kenalan-kenalan yang lain untuk mereka juga dapat manfaat pada malam ni. Kita sembang sekejap saja, setengah jam daripada usul riwayat Warash. Usul riwayat Warash. Minggu lepas Kak kita bincang pasal hukum mad dan qasar. Mad dan qasar, lepas tu ada kalimah ana. Kalimah ana. Akak boleh dengar clear suara Ustaz? Boleh dengar Ustaz. Boleh. Kalimah ana yang mana
kategorikan seperti mana hukum mad munfasil bila bertemu dengan huruf hamzah. Okey. Lepas tu kita bincang minggu lepas juga pasal kinayah. Kinayah. Lepas tu mim jamak juga sempat sentuh pada minggu lepas. Lepas tu tentang apa? Berkenaan dengan mad muttasil, mad munfasil, sedikit uraian mad badat. Oh, Ustaz Amiri kecil ada juga, Ustaz Amiri kecil masuk. Kak Siti tak ada ya? Kak Siti tak pasti dia boleh masuk ke tak masuk. Tak apalah, Ustaz pun dah maklum yang mana tak masuk, tengok live lah. Yang mana nak masuk silakan, Ustaz dah hantar link dalam grup Telegram. Ya, kalau ada orang berapa orang lagi tu lagi seronok kita bersembang pasal Warash, mungkin ada soal jawab yang kurang jelas tentang usul riwayat Warash, boleh kita bincang. Kalau Ustaz tahu, Ustaz jawab. Kalau Ustaz tak tahu, seperti Ustaz sebut pada Umi lah, kalau Ustaz tak tahu, Ustaz jawab juga. Ustaz jawab tak tahu. Jadi insya-Allah lah ya, dalam masa yang singkat ini. Boleh sambil-sambil tu cuba share kepada yang lain-lain lagi. Ustaz bersiaran di YouTube, boleh masukkan ke Facebook. Boleh masuk ke Facebook. Mungkin Nasif boleh copy link ni, hantar YouTube, di YouTube hantar ke Facebook. Ambil daripada YouTube, hantar kepada Facebook. Share. Siapa Kak Anita. Kak Anita MS. Ustaz akan guna buku ini. Ini buku At-Tuffah Al-Jauhariyah. At-Tuffah Al-Jauhariyah dalam memahami usul riwayat Warash menurut Thariq Asy-Syatibiyah. Apa khabar Kak Anita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dapat jelas, Ustaz boleh dengar. Dapat. Kak Anita pun boleh dengar suara Ustaz jelas? Dengar jelas. Okey, alhamdulillah. Sekejap Ustaz, Kak Anita dari mana? Dari mana? Kita dari nilai. Dari nilai. Dari nilai asalnya bukan nilai kan? Asalnya dari Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru Kelantan juga ni. Orang Kelantan duduk merata-rata. Itu yang kena berjumpa Kak Maya ni Ustaz. Yalah. Untuk merata. Okeylah. Jadi dinilai pun Ustaz dapat tahu ramai yang belajar qiraat juga. Alhamdulillah ya, dinilai ramai yang belajar qiraat. Sebab ada juga ustaz-ustaz, kawan-kawan ustaz asal dinilai di Negeri Sembilan. Okey, apa tu Kak? Ni Kak Ju tanya, Kak apa khabar ni? Kak Ju tanya apa khabar? Dia tanya melalui YouTube. Mesej YouTube. Okey ya. Kita cuba tengok malam ni muka surat. Kalau tuan-tuan puan-puan yang ada buku ni, buku At-Tuffah Al-Jauhariyah, boleh buka muka surat 21. Tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada buku ni, kalau nak dapatkan buku ni boleh bagi tahu Ustaz, boleh WhatsApp pada Ustaz, nanti kita hantar buku. Harga dia RM24. Buku At-Tuffah Al-Jauhariyah. Ini buku ni Ustaz tulis pada tahun 2011. Ini di bawah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra. Oh, masa kau beli buku ni Ustaz baru tulis lah buku ni ya? Maka dah lama simpan buku tu, 2011 lagi Kau beli 31/10/2011, ada lagi tarikhnya. Oh, ada tarikhnya lagi. Berapa hari bulan tadi? 31/10. 31 hari bulan 10. Ya. 2011. Ya.
Nama betul. Kak Nita pun ada buku ni Saya dapat buku ni 5 bulan 10, 2020. yang baru post kemarin. Baru dapat. Baru dapat. Okey. Baik. Qiraat Nafi' ni, Qiraat Nafi' Ustaz ulang balik. Qiraat Nafi' ni dia ada 2 perawi, Nafi' dia ada 2 perawi. Dia ada Qalun, dia ada Warash. Qalun dan juga Warash. Kita dah buat live setiap pagi Qalun. Hari Isnin sampai hari Khamis Qalun jam 7 pagi kita bertadarus riwayat Qalun ya, antara pukul 7 hingga 8 pagi, alhamdulillah. Kemudian yang hari Selasa malam Rabu biasa Ustaz live di masjid berhampiran dengan rumah Ustaz sini di Nilampuri. Jadi malam ni masih lagi dalam PKPB, Ustaz buat live dekat rumah je lah. Jadi lain caranya, kalau di masjid Ustaz hanya sambung bertadarus Al-Quranul Karim saja mengikut riwayat Warsh. Usul tu diterangkan sedikit-sedikit saja. Terus pada praktikal. Jadi ini kita nak bincang dari segi usul. Dalam bab al-mad wal qas, babul mad wal qas, tentang mad dan qas. Panjang pendek. Nak bincang pasal panjang pendek. Okey. Jadi lihat dalam muka surat 21 setakat mana yang kita sempat bincang. Pada hukum mak badal kita dah sebut minggu lepas, mak badal ini Warash satu-satunya riwayat yang boleh baca mak badal 2 harakat boleh, 4 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Dan kita dah bagi penakrifan kepada mak badal. Macam mana nak kenal mak badal? Mak badal ni selepas hamzah ada alif, atau selepas hamzah ada waw, atau lepas hamzah ada ya. Okey. Siapa ni? Mek Skoda. Ustaz saya nak buku ni, tak ada lagi yang ni. Boleh sangatlah Mek Skoda. Boleh sangatlah yang ni, nanti kita berwasiat bagi tahu, nanti Ustaz post. Okey. Mek Skoda ni anak murid Ustaz dulu ni. Sekarang dah jadi business woman. Okey. Mak badal kita dah sebut boleh baca 2, boleh 4, 6 dan dah bagi takrif. Lepas hamzah ada alif atau ada waw ataupun ada ya, bunyinya a, bunyi i, bunyi u, itu mak badal lah tu. Ya. A, i, u. Secara umum senangnya kita tahu itu mak badal. Dan kadang-kadang dia duduk di awal kalimah, ada juga di tengah kalimah, ada juga di hujung kalimah. I, u tu. Cuma secara detailnya kalau di awal dipanggil mak badal, betul-betul mak badal. Kalau di tengah-tengah kalimahnya ada a, i, u tu dipanggil, ataupun di hujung dipanggil menyerupai mak badal. Okey. Baik. Jadi malam ni nak sebutnya ialah mak badal ini dia ada pengecualian dia. Ada tempat yang dikecualikan. Ada kategori-kategori yang tak boleh baca dengan tawassut. Tawassut ni 4 harakat lah. Tak boleh kita panjangkan 4 harakat. Tak boleh kita panjangkan dengan isba'. Isba' ini merujuk kepada kadar harakat yang paling panjang. Itu 6 harakat. Ya, kadang-kadang dia boleh berubah juga dari segi maksud yang dikehendaki. Isba' tu maksudnya apa? Bergantung kepada perbincangan tu. Jadi kalau bincang pasal qas, tawassut, isba', mana isba' di situ merujuk kepada 6 harakat. Okey. Jadi mak badal Warash ada tempat yang tak boleh baca 4 dan tak boleh baca 6 harakat. Kak Siti masuk tapi tak nampak. Okay. Tak nampak? Kak Siti Ustaz tak nampak, tak on video. Tak tahu Kak Siti senyum ke apa ke. Kejap macam mana Sekejap. Dia ada video depan tu, klik je. Klik Video. Saya Rasa minggu lepas Kak Siti masuk kan? Okey, Baru nampak. Okey. Jadi Kak Siti kita muka surat ni kan, muka surat 21 ni. 21. Muka surat 21. Okey, dah masuk sebelum lepas. Nampak. Okey. Nampak lagi Ustaz? Nampak. Nampak.
Okey. Jadi ada kalimah yang dikecualikan iaitu apa? 3 usul. Ni kategori dia ni. Kategori yang tak boleh baca 4 dan 6 harakat. Ada 3 usul. Ada 2 kalimah yang disepakati pengecualiannya. Ada 2 kalimah yang khilaf. Yang khilaf pada pengecualiannya. Jadi itu kategori yang tak boleh baca mak badal 4 dengan 6. 2 tetap boleh. 2 boleh lah. 2 memang boleh. Yang 4 dengan 6. Apa? 3 usul. 2 kalimah yang ulama sepakat tak boleh. 2 kalimah yang ulama khilaf. Ada boleh, ada tak boleh. Ya. Kak Siti dah hilang balik. Mungkin line internet tak berapa bagus tu. Okey, kita tengok dulu. Usul yang pertama. Merujuk ke buku tu. Tengok dalam buku satu. Usul yang pertama yang tak boleh baca dengan mak badal tawassut dengan isbah ialah huruf hamzah yang terletak selepas sakin sahih dalam satu kalimah. Huruf hamzah yang terletak selepas huruf sakin sahih. Apa dia sakin sahih? Sakin sahih ni makna huruf yang mati selain alif waw ya mat. Selain alif waw ya mat. Ya, mat yang kalau waw ya mat tu mat asli, kita kata mat asli. Dia tak boleh baca dengan dengan mat badal tak boleh baca 4 dengan 6 harakat. Contohnya kalau kita tengok kalimah yang Ustaz tunjukkan di sini, kalimah Al-Quran. Al-Quran ada mak badal di sini. Kita anggap dia mak badal lah. Dia sebenarnya menyerupai mak badal. Tapi kalimah Quran ada hamzah, ada alif. Jadi yang ni tak boleh baca 4 dengan 6 harakat. Dia cuma baca 2 harakat sahaja. Ketika sambung lah. Kalau ketika berhenti memang boleh baca 2, 4, 6 jadi ma'arid li sukun. Badal arid li sukun. Ar-Rahman 'allamal Quran. Bolehlah 2, 4, 6 sebab dia badal arid li sukun. Tapi kalau sambung dia hanya boleh 2 harakat saja. Jadi kita pun akan tertanya-tanya kenapa tak boleh 4 dengan 6 harakat? Sebab sebelum hamzah ada huruf mati. Huruf matinya huruf apa? Huruf ra. Huruf ra ini dipanggil sakin sahih. Sakin sahih. Ya, istilah dia dipanggil sakin sahih. Kalau tengok di nota kaki Ustaz tu ada sakin sahih, dia dijelaskan lagi apa sakin sahih. Ya. Tengok di nota kaki nombor 33 tu huruf mati yang bukan terdiri daripada huruf mat ataupun lin. Yang bukan mat ataupun lin. Kalau lin lain ya. Okey. Nanti dia ada tunjukkan macam mana kalau lin boleh ke tak boleh. Baik. Jadi di sini tak boleh baca Al-Quran dengan panjang. Okey. Sekiranya dalam buku Ustaz tu ada lagi selain daripada kalimah Al-Quran. Contoh mas'ula. Ya, mas'ula. Tengok mas'ula ada u kan. U tak boleh panjang. Mas'ula tak boleh panjang 4. Kena 2 je. Lagi apa? Maz'uma. Maz'uma pun ada huruf yang mati sebelum huruf hamzah tu huruf zal. Tak boleh baca 4, 6 harakat. Sekiranya sebelum hamzah itu tidak sakin. Sekiranya sebelum hamzah itu tidak sakin. Maknanya bukan huruf yang mati lah. Sebelum hamzah seperti apa? Kalimah ma'ab. Ma'ab. Mim kan berbaris. Jadi cukup syarat untuk baca mak badal 2, 4, 6. Ma'ab. Tu. Sebelumnya mim berbaris. Atau sebelumnya sakin mu'tal. Jadi sakin sahih lawannya sakin mu'tal istilahnya. Apa mu'tal? Dia merujuk kepada huruf yang mati itu terdiri daripada alif mat, terdiri daripada huruf mat ataupun huruf lin. Contoh kalau tengok fa'u. Nampak u ada kan u? Mak badal tak? Mak badal. Atau nak secara tepatnya kita panggil menyerupai mak badal. U. Ada hamzah, ada waw. Okey, boleh tak nak baca di sini 4 dengan 6 harakat? Jawapannya boleh. Ya, jawapannya boleh. Bukan sebelumnya huruf mati. Betul, sebelum hamzah tu mati. Tapi mati itu adalah
dipanggil sakin mu'tal. Sakin mu'tal. Merujuk kepada huruf yang mati itu alif, waw, ya ataupun huruf lin. Contoh huruf lin apa? Waw mati, tengok. Al-mau'udah. Mau'udah. U tu syibi badal lah, menyerupai imam badal. Jadi boleh tak baca 4 dengan 6? Jawapannya boleh. Hurufnya sebelum kan tu mati, betul mati, tapi ia adalah huruf lin. Maka boleh baca dengan 4-6 harakat. Al-mau'udah itu 2. Al-mau'udah itu 4. Al-mau'udah itu 6 harakat. Okey, boleh faham atau sebelumnya huruf mati terletak pada kalimah berasingan seperti man aman. Man aman, duduk kalimah lain-lain. Ada huruf mati sebelumnya. Huruf mati kalau tengok man aman. Ada orang tanya, dia nak tengok dalam channel mana ni? Kak Limah ada share dalam Facebook tak? Tak ada. Tak ada. Sebab Ustaz tak share dalam Facebook, Ustaz share dalam YouTube je. YouTube. Ya. YouTube je. Jadi ada orang tanya. Okeylah, tak apa. Okey, ini Ustazah kan, Ustazah Hita. Okey, man aman. Waalaikumsalam Ustazah. Kalau on video kita nampak, kalau Ustazah tak on pun kita tak nampak lah. Tak on pun tak apa, tapi kita tak nampak. Okey, sekarang bersiaran sekarang. Okey, tengok pada man aman. Ya, man aman, tengok sebelum hamzah tu huruf mati. Huruf mati, okey. Aman itu mak badal. Adakah aman mak badal itu boleh dibaca dengan 4 dengan 6? Jawapannya boleh. Bukankah tadi Ustaz kata kalau sebelumnya ada sakin sahih, tak boleh baca tawassut, tak boleh baca isbah. Betul tak boleh, tapi sekarang ini adalah berlaku dalam kalimah yang berasingan. Man kalimah lain, aman kalimah lain. Tapi bagi Warash, dia tak baca man aman lah, dia baca dengan hukum naqal, pindah baris. Kita dah sentuh juga sepital lalu, minggu lepas. Bila huruf mati bertemu dengan hamzah, pindahkan baris hamzah bagi pada huruf yang mati sebelumnya. Jadi di sini dan hamzah tu dihadzafkan, ya. Jadi di sini man aman, Warash akan baca manaman. Manaman. Jadi dalam bacaan manaman dia boleh baca 2 harakat manaman, dia boleh baca 4 harakat manaman, dia boleh baca dengan 6 harakat manaman, ya. Okey. Baik. Okey, terusnya pergi lagi. Itu usul yang pertama. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh, Kak insyaAllah. Siti boleh faham? InsyaAllah ya, boleh? Boleh. Ustaz Amiri kecil. Kak Siti tak pernah. Kak Siti tak boleh dengar? Mungkin lain tempat Kak Siti kot. Tadi yang Kak ya. Apa ni Kak boleh dengar? Kak Limah boleh dengar? Akak boleh dengar? Kak Siti cuma boleh tangkap tentang pengecualian boleh panjang pendek pada man mana kerana mati pada kalimah berasingan. Betul. Betul. Mati yang bertemu dengan hamzah tu walaupun dia tu sakin sahih tapi dia berlaku dalam kalimah berasingan. Okey, kalau satu kalimah tak boleh. Kalau dalam satu kalimah tak boleh, contoh apa yang mudah ingat? Quran. Tak boleh nak baca 4 dengan 6 harakat. Okey. Baik. Okey. Ustaz Amiri kecil boleh faham tak? Ustaz Amiri kecil. Boleh. Okey, usul yang kedua. Usul yang kedua yang tak boleh baca 4 dengan 6 harakat lagi apa? Badal yang terjadi kerana waqaf pada huruf hamzah yang berbaris 2 di atas seperti contoh lepas ni, ini dipanggil mad iwad lah. Kalau tengok miraa, ada a di situ. Ada a. A tu
kalau kita dengar dia macam bunyi mat badal. Mat badal kan? Tapi dia tak boleh baca 4 dengan 6 harakat. Ya, dia dihukum sebagai mat iwad. Kena baca 2 harakat saja. Mira 2 harakat je. Malja'a wanida'a 2 harakat je. Du'a tak boleh sampai 4 sampai 6. Tak boleh lah. Kalau baris 1 ada alif selepasnya boleh nak 4 dengan 6 harakat. Okey. Itu usul yang kedua. Ini senang kan? Usul yang kedua senang je, boleh faham. Ingat mat iwad tak boleh lah, tak boleh baca dengan 4 6. Usul yang ketiga apa? Badal yang terjadi kerana memulakan bacaan dengan isbatkan hamzah wasal. Okey, kalau kita tengok ini, kalimah ini Ustaz ambil yang first tu, idzan ada hamzah wasal depannya, itu terpanggil hamzah wasal lah. Tuan-tuan dan puan-puan nak panggil alif wasal pun boleh, nak panggil hamzah wasal pun boleh. Kebanyakan buku tajwid dia namakan hamzah wasal. Kalau belik-belik dalam buku bahasa Arab dipanggil alif wasal. Jadi benda tu benda yang sama. Kalau kita baca lagi sebenarnya nama asalnya ialah alif wasal. Sebab penulisan Al-Quran dulu dia tak ada hamzah. Dia ada alif. Jadi penyambung, wasal tu penyambung. Dia perlu kalau kita nak start baca, maka dia akan menjadi berfungsi sebagai penyambung. Oleh kerana depannya ada huruf mati. Tak adanya dia tak boleh nak start. Tak boleh nak start. Kalau tengok hamzah wasal depannya lepas tu hamzah qata' kan. Katakanlah buang hamzah wasal tu, nak mula macam mana dengan hamzah qata'? Tak boleh nak mula. Ya? Sebab dia mati. Okey, sekarang ni ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Duduk berdekatan. Jadi kita pun kena tahu nak mula hamzah wasal ni baris apa. Tu yang first lah, kena tahu baris apa nak mulakannya. Jadi itu formula yang umum, nak tahu baris apa hamzah wasal melihat kepada huruf yang ketiga baris apa. Kalau huruf ketiganya baris atas, maka hamzah wasal mula baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, hamzah wasal mula baris depan. Kalau huruf ketiga, hamzah wasal mula dengan baris bawah. Itu basic punya kaedah hamzah wasal yang kita belajar Hafs pun ada dibincangkan pasal tu. Sekarang ni hamzah wasal pada kalimah pertama mula baris bawah. Bila kita mula baris bawah, satu lagi kita kena tahu kaedah, bila selepasnya ada hamzah qata', hamzah wasal, kemudian hamzah qata' ni kena tukar jadi huruf mat. Alif ke waw ke ya. Kalau kita mula hamzah wasal dengan baris bawah, maka hamzah qata' kena tukar jadi huruf ya. Seperti mana yang Ustaz dah tulis di sini. Yang ni dibaca begini. Idzan. Yang kedua, utumina. Yang ketiga, ituni. Yang ituni ni panjang ceritanya sikit lah daripada yang pertama kedua ini. Ya, kalau tengok huruf kalimah ituni, nampak huruf ketiganya baris depan. Huruf ta tu baris depan. Tapi dia tak boleh mula dengan baris depan hamzah wasal kerana asal huruf ta itu adalah baris di bawah. Asalnya baris di bawah. Ya, asalnya baris di bawah. Maka dia lihat kepada asalnya. Tapi itu kenapa Ustaz dalam ni dia letak baris depan? Dia ada kaedah berkaitan dengan bahasa Arab di mana kalau katakan kita kekal dengan baris bawah, depannya ada huruf waw. Depannya ada huruf waw. Maka bila waw tu waw jamak lah, waw bagi mewakili bagi bilangan ramai. Kalau kekalkan, tetapkan dia baris bawah, susah. Baris bawah jumpa waw. Dia bukan pasangan dia. Maka mudahkan bacaan, baris bawah itu ditukar ke baris depan untuk serasikan dengan huruf waw jamak. Sebab itu diletakkan baris depan. Dan memang Arab dah cakap baris depan dah. Bukan jadi baris bawah. Orang Arab cakap baris bawah tiba-tiba baca Quran jadi baris depan. Tak, memang di pertuturan mereka dah guna baris depan di situ. Cuma nak cerita daripada bahasa Arab asalnya ialah baris bawah. Maka
kita mulalah baris bawah. I, tu, ni. Okey, kaitkan dengan mat badal. Di sini bunyinya I, bunyinya U macam mat badal. Tapi nak ceritanya dia tak boleh baca dengan 4 atau 6 harakat. Kita tak boleh baca idzan sampai 4. Utumina tak boleh. Jangan confuse lah. Jangan keliru. Jangan rasa ini pun mat badal. Tak, ini dia dikecualikan dalam usul mat badal. Tak boleh baca 4 dengan 6 harakat. Ya? Dipanggil yang terjadi kerana mulakan bacaan. Okey, itu usul yang ketiga. Terusnya apa ni? Selesai. Usul 1, usul 2, usul 3. Selesai. Sekarang tengok kepada kalimah yang tak boleh baca dengan mat badal. Di sana ada kalimah yang khusus tak boleh baca dengan mat badal 4 atau 6 harakat. Kena baca 2 je. Iaitu 2 kalimah yang disepakati ialah kalimah Isra'ila. Ada tak mat badal? Ada mat badal. Mana ila tu? Ila tu mat badal, atau kita kata menyerupai mat badal lah, yang sebenarnya menyerupai mat badal. Kalimah lain okey, boleh. Kalau kalimah lain menyerupai mat badal, boleh baca 2, 4, 6. Tapi kalimah ini Israel dikecualikan daripada baca 4 dengan 6 harakat. Menurut riwayat Warash, tak dipanjangkan 4 atau 6 harakat. Dia hanya baca dengan 2 harakat sahaja. Tak boleh kita baca ya bani Israil adhkuru. Salahlah bacaan tu. Tak ikut tajwid Warash lah kalau baca gitu. Ya, kena 2 je. Okey, tu kena ingat. Kalimah yang kedua ialah kalimah yu'akhidhu. Kalimah yu'akhidhu. Kalau tengok yu'akhidhu ini ada mat badal tu. Tu mat badal. Sama ada dia ni mufrad tunggal, yu'akhidhu tu mufrad lah. Dia tak bersambung dengan apa-apa. Ataupun dia berhubung dengan dhamir. Contohnya yu'akhidhukum ada sambung dengan kum. Yu'akhidhuhum ada sambung dengan hum. Itu dhamir dia panggil, ganti nama. Ya. Tu'akhidna, tu'akhidni. Jadi dia daripada pattern yang sama, yang asal yu'akhidhu, tak boleh baca dengan panjang 4 dan 6 harakat. Dalam keadaan Warash ini, dia memang tak baca yu'akhidhu pun. Dia tukarkan hamzah jadi huruf waw. Yu'akhidhu. Dia asal yu'akhidhu, tapi Warash dia baca dengan tukar hamzah jadi huruf waw. Rumah pun memang dah siap-siap rumah waw. Tunggu nak kena tukar je. Kan kita tengok, kenapalah hamzah ni sekejap duduk waw, sekejap ada atas alif, sekejap atas ya. Ada fungsi sebenarnya. Ya. Jadi di sini hamzah dia berumahkan waw. Bacaan Warash kepada waw. Ditukarkan hamzah waw. Di sini kalimah ni tak boleh baca 4 dengan 6 kan. Ingat, kita fikir tempat lain ditukar boleh baca mat badal, tapi sini tak boleh. Ada tempat yang lain boleh tukar jadi ya, boleh tukar jadi waw, tetap dikira mat badal. Tapi kalimah ini walau dah ditukar kepada huruf waw, dia tak dikirakan mat badal yang boleh dibaca 4 dengan 6, hanya dibaca 2 harakat sahaja. Salah kalau kita baca yuwakhidhukum sampai 4. Yuwakhidhuhum sampai 6. Tak boleh. Okey. Boleh setakat ni? Boleh faham? Senyap je. Tak bagi peluang untuk cakap pun. Macam mana? Okey, Akak okey Akak? Okey, baik Ustaz. Boleh Ustaz. InsyaAllah boleh. Boleh ya? Alhamdulillah Kak Siti. Okey Kak Siti. Okey. Okey, ini Kak Habis tu Rita boleh? Ustaz. Ya.
Putus-putus. Putus-putus Kak Siti. Tak, Kak Ya, ya. Siti. Tak apalah, kat sini tak okey kot. Okey. Okey, nanti boleh tengok YouTube mungkin lancar kot. Ustazah ya, Ustazah Kak Ita boleh? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Kak Nita boleh ya, Kak Nita boleh, Ustazah Narizan boleh. Ustaz Amiri kecil boleh. Ini dia. Okey, last untuk malam ni. Sikit saja sentuh. Nanti kita perincikan lagi. Minggu depan boleh lagi kita sambung. Jadi Ustaz nak sebut ringkas saja yang ini dulu sebab dia panjang lebar ni bincangnya ni. Secara umum nak sebut ada dua lagi kalimah yang khilaf. Yang khilaf ni maknanya ada yang mengatakan tak boleh baca 4-6, ada yang kata boleh. Tapi dalam talaki kita akan baca kesemuanya. 2 baca, 4 pun baca, 6 pun baca. Okey. Kalimah apa? Kalimah al-ana. Kalimah al-ana. Jadi kalimah ini ada mak badal tu, selepas lam mati tu ada mak badal. Ya. Permasalahannya adalah pada mak yang terletak selepas huruf lam yang dinakalkan baris hamzah kepada lam dan hamzah dihadafkan. Maknanya pada yang duduk selepas huruf lam tu, hamzah yang duduk selepas huruf lam, saya tunjuk. Ni hamzah ini. Hamzah ini, tapi dalam bacaan Warash dia akan kena pindahkan baris hamzah kepada lam. Maka dia akan bunyi alana, la tu. Alana. Jadi soalannya, boleh tak nak panjang la tu 4 dengan 6 harakat? Boleh. Boleh. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi dalam talaki kita baca semuanya. Alana itu 2 harakat. Alana itu 4. Alana itu 6. Boleh buat 2, boleh 4, boleh 6. Okey. Itu surah Yunus lah, ayat 51-91. Surah An-Najm kalimah adanil ula di sini. Di sini adanil ula di sini. Kalau kita tengok bagi bacaan Warash, dia lain sikit, dia baca lain sikit sini. Okey. Dah tu. Okey. Dah. Tengah baca mesej yang apa ni Kak Ju punya. Okey, bagi Warash di sini kalau kita hafaz kita baca adanil ula, tapi Warash dia baca dengan idgham. Adallu. Itu style bacaan dia gitu. Adallu. La tu dia taklil lah, itu belum belajar lagi. Cuma saya sebut awal dia baca yang betul-betulnya ialah adallula. Dia taklil adallula. Okey. Lu di situ boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Ya. Ada yang kata hanya baca 2 sahaja, ada yang membolehkan baca 4 dengan 6. Jadi kesimpulannya ketiga-tiga wajah itu kalau talaki kita baca kesemuanya, ya. 2, 4 dengan 6 harakat. Itu surah An-Najmi ayat 50. Insya-Allah yang 2 kalimah al-ana ni akan diperincikan lagi sebab dia banyak perbincangannya dan banyak wajah-wajahnya. Sekali tengok rasa macam nak kata pensan pun tidak jugalah, tak adalah sampai pensan, banyak wajah-wajahnya, tapi memang banyaklah. Kalau tengok dalam buku tu muka surat sebelah tu sampai 13 wajah boleh dibaca. Okey, insya-Allah nanti kita akan perincikan lagi. Ya. Okey, baik. Jadi alhamdulillah dah pun 8 minit, dah lebih 8 minit pun. Perbincangan kita tentang usul riwayat Warash, sambungan daripada mat dan qas. Ya, bincang pasal mat badal. Pasal mat badal. Alhamdulillah. Okeylah. Ada apa-apa nak tanya tak?
clear je Boleh tanya ke? Boleh Boleh tanya ke, Ustaz? Boleh tanya. Boleh tanya. Kalau tahu Ustaz jawab. Kalau tak tahu Ustaz jawab tak tahu. Tak, bukan Ustaz ni. Yang kalimah yuwahizu ni yang disepakati pengecualian daripada baca 4 dan 6 ni. Yuwahizu kita tukar kepada yuwa, bukan yu'a tapi yuwa, itu Betul. kembali kepada hukum apa tu? Dia kembali kepada hukum apa tu? Ibdal, dia panggil ibdal. Ibdal, tukar. Dia sebenarnya hamzah berbaris atas terletak selepas baris hadapan. Adanya hamzah baris terletak selepas baris hadapan. Dan hamzah itu nanti pening sikit lah. Dia ada kait bahasa Arab lah. Dia berada pada fa kalimah. Letak selepas baris depan. Hamzah. Dia kaedah. Kaedah tukar. Bila hamzah baris atas terletak selepas baris hadapan, hamzah kena tukar jadi waw. Kena tukar jadi huruf waw. Di mana Ustaz? Di mana-mana saja macam tu ke? Ya, di mana-mana saja. Atau pada kalimah ni? Di mana-mana saja. Kalimah yu'ayyidu contohnya. Yu'ayyidu baca yuwayyidu. Yu'ayyidu baca yuwayyidu. Okey? Apa lagi kalimah tadi yang Kak tanya, tadi Ustaz jawab, Kak tanya sama tak dengan haf kan? Tak dengar tu Ustaz. Dia putus-putus. Dia adakah kaedah dia sama seperti haf? Haf baca dengan hamzah yu'akhidhu. Tapi Warash tukar hamzah jadi waw. Yu'akhidhu. Lain. Tapi kadar harakat sama-sama 2 harakat. Tapi dari segi tukar tu beza. Haf baca dengan hamzah, Warash baca dengan tukar kepada waw. Cuma dia tak panjang je 4 dengan 6 harakat. Itu je. Ya, di sini kita bincang pasal panjang pendeknya kan, tapi sebab itu ada hukum ibdal lah. Ya, dia ada 2 hukum lah. Satu ibdal, tahu dia tak boleh baca 4-6 harakat. Ya. Okey. Dekat Israel tu kan dia tak boleh dipanjangkan 4 atau 6. Tapi tu kalau dia ma'rif sukun pada ayat tu, pada kalimah tu. Kalau wakaf okey je. Wakaf boleh 246 okey je. Okey kan? Sambung je tak boleh 46. Okey. Kak Ju komen di ruangan komen YouTube tu, salam isyak dari Kota Singa. Tukar haf baca dengan hamzah, wara baca dengan waw. Betul Kak Ju. Itulah cara bacaannya. Okey. Baik, alhamdulillah kita dah selesai perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah kita sambung pula pada minggu hadapan. Masuk sambungan daripada muka surat yang kita berhenti tu, muka surat 23. Okey, terima kasih kepada semua yang masuk dalam kelas hari ini, malam ni. Terima kasih juga yang menonton di YouTube. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan sahabat-sahabat. Jumpa lagi insyaallah. Terima kasih. Sama.